Maka bertepatanlah dengan tema perhimpunan bulanan kita kali ini iaitu Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti, Akademia Misali. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Zuki bin Hanafi untuk menyampaikan tazkirah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maksudnya, Allah menerangkan kepada makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia yang mentadbir alam ini dengan penuh keadilan. Dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu juga menegaskan dan mengaku sedemikian. Tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pertama sekali, terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berusaha, Timbalan Pengarah Akademik, seterusnya Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit dan seterusnya warga PKT yang saya hormati sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini diberi keizinan untuk kita semua bersemuka dan ada secara atas talian, di mana kita melihat bahawa kelonggaran telah berlaku. Sekarang kita akui bahawa kita berada di zaman yang mencabar. Ujian yang datang kepada kita entah bila untuk berakhir kita tak pasti. Itu hanya ada ilmu Allah, di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ini kita alhamdulillah dengan adanya usaha kerajaan mengadakan vaksin, kita melihat ada keberkesanan walaupun tidak ada kenyataan yang mengatakan bahawa dengan penggunaan vaksin akan terhalang daripada COVID-19, tidak ada. Tetapi daripada usaha kerajaan dibuat untuk rakyat supaya kelangsungan hidup dapat dijalankan dengan baik, maka kita nampak keberkesanan. Walaupun di sana kita baca dada-dada akhbar ada anti-vaksin dan sebagainya. Namun kita selaku seorang Muslim, apabila kita nak menentang sesuatu benda, kita berdasarkan hukum. Kalau kita kata tidak boleh, apa sebabnya? Haram. Apa yang menyebabkan haram? Ini persoal agama. Kita kata ada pelbagai agenda Yahudi dan sebagainya. Adakah kita ada bukti? Apakah agenda itu kita baca juga daripada dapatan daripada Yahudi juga? Kita tak pasti. Kita tidak ada kayu pengukur. Tetapi nak sebut bahawa setiap benda yang berlaku pasti ada pro dan kontra. Mana kita ada. Jadi kita nak lihat di sini bahawa kita bersyukur mudah-mudahan bala yang datang hari ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah bala ini merupakan musibah ini, adakah dia sebagai bala ataupun ujian? Kalau kita nak kata bala, benda ini berlaku wabak yang melanda pada kepimpinan Saidina Umar Al-Khattab, iaitu bala yang cukup besar dikenali sebagai ta'un ataupun ta'un dalam bahasa Malaysia kita, hingga menyebabkan kematian ribuan para sahabat dan tabi'in. Sahabat tahu kan, sahabat ni orang yang pernah hidup bersama Nabi. Tabi'in ni orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sempat jumpa dengan sahabat Nabi, itu panggil tabi'in. Dan berikutnya lahir lepas tabi'in, tabi'in. Makna ribuan. Dan antara yang terkorban adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijanji syurga, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mati dalam wabak ta'un. Adakah ini bala? Bukan. Kita melihat nak mengukur bala ataupun ujian, kita tengok menerima kita macam mana. Kalau kita tidak menerima, mengeluh, marah, maka itu bala untuk kita ada satu hukuman. Tetapi dari sudut kita akui itu ketentuan, maka itu adalah ujian untuk meningkatkan kita
ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut bahawa salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga, Abu Ubaidah Al-Jarrah, meninggal dalam wabak. Bahkan dikatakan Anas bin Malik ni anak dia hampir 100 orang. Bini dia ramai lah. 100 orang. 33 orang meninggal kerana wabak. 33 orang meninggal kerana wabak yang melanda pada masa itu. Kita nak sebut. Dan Abu Ubaidah ni, antaranya selepas wafatnya Nabi, sebelum bulan ni kita sentuh sikit, wafat Nabi, Abu Bakar cadang 2 orang nama sebagai pengganti Nabi. Antaranya Abu Ubaidah. Yang kedua Umar Al-Khattab. Tapi memilih Abu Bakar sebagai pemimpin. Setelah wafat Abu Bakar, diganti oleh Umar. Umar juga mencadangkan Abu Ubaidah sebagai pemimpin selepas kewafatannya. Ini antara kita nak sebut bahawa sesuatu yang menimpa kita, kalau kita menerima dengan penuh sabar, Allah ampunkan dosa. Kalau kita reda, Allah angkat darjat kita. Tetapi kalau kita mengeluh, contoh kita kata, kenapa aku kena? Orang lain tak kena. Aku sembahyang, aku beribadat, orang tak ibadat tak kena, contohnya. Ini adalah hukuman walaupun kita nampak Islam. Sebab tu kata, antara bala ujian yang menimpa kita, kita patut sabar dan kita patut bersyukur. Kenapa bersyukur di atas bala? Kenapa bersyukur di atas ujian? Bukan bala lah, kita orang Islam dipanggil ujian. Kenapa kita bersyukur? Kita bersabar, ujian yang diberi, itu dapat pahala, dihapuskan dosa. Kita bersyukur, antaranya dengan musibah datang, sebelum ni kita lalai. Banyak kita lupa, hidup kita banyak, kalau kata zaman tidak ada pandemik, hidup kita ni jarang kita ingati Allah dengan kesenangan yang kita ada, lalu kita leka. Tetapi dengan datang bala, kita ingat kepada Allah, itu kita bersyukur. Ujian yang datang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara yang diberi kepada saya masa sedikit ni, bulan ini adalah bulan akademia. Saya pun dah sebut rasa telur, tak reti. Belik lagi, tak biasa sebut. Jadi kita nak sebut, bila kita ni pensyarah, kan, tak kira lah kalau dulu kita sambut Hari Guru, kita patut bersyukur bahawa kita dipilih oleh Allah. Sama ada kita ni golongan profesional pensyarah, sama ada staf sokongan, kita dipilih untuk berkhidmat di institusi pendidikan. Pendidikan inilah satu benda yang teramat mulia. Sebab apa? Proses kita memberi pendidikan kepada anak-anak pelajar kita, ilmu yang diamalkan tersebut, selagi dia amalkan di atas jalan yang benar, suatu masa kita tidak ada, tetap mengalir. Sebab disebut al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dapat diberi manfaat. Ini antaranya amalan-amalan, 3 amalan yang tidak terputus seperti anak Adam. Pertama, sedekah jariyah. Orang yang kaya, yang banyak sedekah kerana Allah, selagi yang sedekah contoh bangunkan masjid ataupun buat baik kepada siapa-siapa, ataupun tolong budak tahfiz belajar sehingga budak tu berjaya, budak tu beramal, budak tu mengajar, kita dah meninggal, pahala tetap masuk. Sebab kita support. Dengan duit yang kita ada, kita support dia, dia berjaya, maka pahala itu sampai. Ataupun kita bina masjid. Selagi mana masjid kita tidak runtuh, selama itulah kita akan dapat pahala. Yang kedua nak sebut al-ilmu yang yuntafa'u bih. Ilmu yang manfaat. Kita bagi kepada seseorang, orang tu amalkan, maka kita dapat pahala. Maknanya kita adalah insan yang terpilih berada di sini. Dan begitu juga staf sokongan dan sebagainya, bukan kata pensyarah dah dapat mengajar, dia bukan. Dia panggil benda rentetan kepada pembelajaran, tetap dapat pahala. Orang yang saving account, bantu betulkan elektrik dan sebagainya, dengan kerja yang dia buat, belajar dengan baik dan sebagainya, tetap dia dapat input, dia dapat kepada dia. Cuma kita kena ingat, apabila itu dari segi kebaikan. Tetapi apabila kita menjawab sesuatu jawatan, kita menerima jawatan, ia merupakan satu tanggungjawab. Tanggungjawab yang akan dipersoalkan. Apa yang kita buat ni tidak sia-sia. Ada catatan. Baik dicatat baik, buruk dicatat buruk. Bila? Seandainya kita buat buruk tanpa orang ketahui, tapi catatan tetap ada di sisi malaikat yang akan dibentangkan. Kita akan dipersoalkan. Kalau katakan tanggungjawab kita ambil endah,
kita tidak tepati masa dan sebagainya, benda ni tidak sia-sia. Akan dipersoalkan. Sebab tu kalau kita tengok tok guru zaman dulu, segi masa mungkin mereka tidak terikat. Sebab mereka mengajar, itu adalah tidak ada masa. Dia mengajar adalah kehendak dia. Murid-murid datang kalau kita kata zaman-zaman dahulu. Kita sekarang, kita mengajar, kita tanda agreement, kita sebagai penjawab awam dibayar gaji berdasarkan tugas. Contohlah kita kata, tak katalah saya pun cual, bukan kata saya bukan nak tuju pada saya sendiri pun, kita ni manusia yang lalai cual. Cuma kita bertaubatlah agak begitulah. Tak apa yang kita ingat, cuba kita elok. Contoh masa yang ada. Waktu ini, contoh waktu bertugas. Okey, kita tidak ada, kita tinggalkan. Tiba-tiba datang orang nak jumpa kita. Kita tidak ada. Sedangkan dia datang contoh nak ambil tanda tangan ke apa, kita tidak ada. Kita pergi bukan kerana waktu yang dibenarkan. Tidak ada tersebut menyebabkan orang itu marah. Orang itu marah, balik dengan marah, kena datang lain kali, itu tidak sia-sia. Bukan saya tuju kepada siapa-siapa. Saya pun begitu. Kalau pelajar datang nak jumpa saya, kan, tiba-tiba saya tidak ada. Contoh break dia, bersemuka, pukul 10 atau pukul 11 dia break. Sebab tu kita berada di pejabat, dia datang nak jumpa kita, ada hajat ataupun benda keperluan yang perlu berkomunikasi, kita berkaitan dengan kita. Kalau dia datang nak jumpa tanya hukum, luar bidang, yang perlu melibatkan pengajian. Kita tidak ada pergi ke lain, kalau dia masa tu dia ada marah, sudah dipersoalkan. Sebab kita terikat dibayar ikut masa. Sebab itu kita kata, benda yang kita ni tidak. Satu, kita ada kebaikan. Tapi apabila tanggungjawab ini cukup besar, kita cukup takut. Tapi profesional bahkan dia merupakan satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara untuk memantapkan atau meninggikan sesuatu tempat pengajian ataupun pendidikan, sudah pasti dia ada peranan kerajaan. Kalau kita lihat bagaimana terbentuknya zaman dahulu, pusat-pusat pengajian, ramai yang belajar ilmu agama. Kalau kita ingat di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid, terkenal seorang Qadi, panggil Qadi Abu Yusuf. Qadi Abu Yusuf ni, dia adalah seorang anak yatim. Sebab tu kita jangan risau. Kadang-kadang kita terlalu risau. Anak kecil-kecil kita tua, mati aku siapa nak belana. Anak ada urusan dia. Yang penting, waktu kita ada, kita bagi dia dengan baik. Lepas kita mati, kan seandainya umur tak panjang, ada Tuhan aturkan. Tak perlu kita risau. Kalau kita risau pada masa depan, ya kita tak boleh buat apa, itu menyebabkan kita tidak pernah tenteram dalam hidup. Tengah orang ni, masa muda tak sempat belajar. Anak kecil. Setelah anak kecil, anak besar dia risau pula anak tak ada kerja. Anak belum kahwin. Anak kahwin, dia risau pula tengok cucu. Cucu dia pula risaunya cucu. Dia tua dah, apa akan jadi. Jadi fikir benda yang tidak berkesudahan. Yang dia tak boleh baiki. Jadi kita nak sebutnya, Abu Yusuf ini, anak yatim. Dia kerja, cari kalau kita dulu kerja tempat-tempat agak, balik beli roti untuk makan harian. Satu hari dia balik, dia dengar Abu Hanifah tengah mengajar. Dia terminat. Dia lalu ke masjid, majlis ilmu, dia minat, dia pun naik. Naik tadi, daripada jauh, dia duduk muka pintu, dia kau dekat. Semakin dekat, dia suka dengar. Jadi esok tadi kerja. Lagi kerja, bila balik tak ada makanan. Lusa lagi, mak dia pun cari. Mak dia kata, mana Abu Yusuf ni pergi? Di mana? Dia cakap pergi kerja. Dia tengok-tengok, duduk atas masjid. Bersama dengan Abu Hanifah. Mak dia pun pegang telinga tarik. Kalau kita agak pegang sini tarik. Mu ni aku suruh pergi kerja bahasa Terengganu Kelantan lah. Saya pun jadi capu habis dah lah ni. Capu nak kata Kelantan tak jadi. Terengganu pun tak jadi. Klik kapung pun orang suka dah. Asal tak panggil, mayasa. Asal orang kapung teguh. Jadi pun habis dah bahasa sekarang ni. Dia tarik sini. Dia kata aku suruh pergi kerja, mu mari sini. Lepas tu Abu Hanifah kata jangan tariklah, bunda nak belajar, gitu lebih kurang. Dia kata tak apalah kamu, Abu Hanifah ni ahli perniagaan, walaupun dia tahu orang tok guru, dia ahli perniagaan. Mu tak apa, mu kaya, anak aku kerja ni untuk makan. Abu Hanifah kata apa? Budak ni suatu masa akan makan di istana. Lah, Abu Hanifah panggil budak ni gini, mu mari belajar, duit aku bagi. Jadi lepas belajar boleh beli makanan, buat balik ke mak dia. Jadi mak dia tidak argue, mungkin anak dia bekerja. Nak ceritanya, suatu masa apabila dia belajar,
dia menjadi alim sebab dia antara qadi yang masuk adalah Qadi Abu Yusuf. Masa tu jadi Khalifah Harun al-Rashid, buat rumah tepi khalifah, rumah khalifah, maka di situ Harun al-Rashid akak makanan dia, makanan istana. Saya lupa nama makanan. Hanya di istana ada. Bila dia ambil makanan tu dia suka. Dia suap sekali dia suka. Dia suap dia suka. Harun al-Rashid kata, aku pelik tengok kamu ni, Qadi Abu Yusuf. Kenapa kamu gelak? Dia ingat kata-kata semasa mak dia tarik telinga tu, katanya Tok Guru Abu Hanifah, suatu masa budak ni akan makan makanan istana. Berkatnya Ustaz Tok Guru. Nak cerita, nak sebut. Masa tu, Qadi ini adalah diangkat oleh khalifah pada masa tu. Siapa yang jadi Qadi bukan macam Qadi sekarang. Qadi sekarang hanya bak nikah kahwin, harta pusaka, apa lagi? Cerah. Tu saja. Dulu Qadi ni Perdana Menteri lah. Duk tepi tu dia kerak ukih. Buat salah macam ni sebab jadi Qadi tu kena hafal kitab. Kerak ukih. Dia buat keputusan. Jadi khalifah jaga dia. Kalau khalifah tak ada, dia yang ganti khalifah. Berjalan bersama khalifah, diberi kedudukan istimewa. Jadi pada masa tu, ilmu diangkat. Semua orang ingin jadi qadi. Sebab tengok kelebihan. Kita sekarang, angkatnya idola-idola Maharaja Lawak. Lepas tu pula antara nyanyian. Sebab tu sekarang ni, anak kita semua nak nyanyi. Sebab dia tengok sekarang, bila nyanyi dapat 50,000. Jadi impian dia, ini dia nak jadi guru. Tak nak sebab apa? Guru silap rotan, penjara 4 tahun. Baik betul sekolah. Jadi cikgu pun kena tangkap. Jadi, bila benda gini, dia ada efek kepada anak kita. Anak kita sekarang, dia ada tablet di tangan. Handset di tangan. Dia tengok. Jadi guru. Guru ditangkap kerana cubit murid ke pukul murid. Mana benda ni, bila ada benda yang menyekat, menyebabkan terbantuk keinginan pelajar-pelajar ni. Dia kata, tak payah, susah. Sebab tu, kalau kita menaikkan kerajaan, menaikkan segi penyelidikan, bantuan kepada golongan pendidikan, anak-anak akan nampak. Okey, kalau jadi pendidik gini. Memang kita kata nampak dunia. Tetapi dengan benda tu dia tertarik. Mudah-mudahan suatu masa dia ikhlas. Tapi kalau kita tak support pendidikan ni, naik kepada hiburan, maka anak-anak kita kata, buat apa belajar? Belajar pun, ngaji tinggi tak ada kerja. Tak ada kelebihan. Belajar, tak ada pinjam. Makna baca benda gini, menyebabkan dia tak nak belajar. Mula dari dia tengok dah dalam TV, dengan apa-nama, Koreanya, dengan dengan hiburan macam-macam. Kata Ibn Khaldun, apabila hiburan dan perhiasan jadi keutamaan sesebuah masyarakat, tunggulah akan berlaku kejatuhan sesuatu tamadun. Bila jatuh ni, mana ilmu dah tidak dipandang serius, nak kejarnya hiburan dan juga perhiasan dengan bangunan semua sekali, nak kepada benda tu, proses ilmu tidak ada, maka masyarakat tidak lagi terdidik dengan ilmu dan menyebabkan suatu masa tamadun sebuah negara atau sebuah dinasti itu akan runtuh. Ini puncanya. Jadi itulah kita sebut bahawa kita bersyukur, saya sendiri pun samalah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pendidik. Sebab ini besar tanggungjawab. Lahirnya seseorang doktor, engineer, apa-apa, polis, berdasarkan melalui sistem pendidikan. Dengan pembelajaran. Daripada mana? Kita semua yang ajar. Tetapi di sana ada kecuaian yang kita tidak buat mengikut apa yang kita terima, tanggungjawab tersebut, dia juga ada hitungan. Jadi itu yang paling kita takut. Bukan kita ni suci tak melakukan kesalahan. Ada. Di sebalik ada kebaikan, tanggungjawab yang kita terima itu juga satu. Merupakan satu tugasan yang amat berat yang akan dipersoalkan. Sebab tu kita kata, kita ada pen pejabat, pelik rumah, terbawa, anak nak nulis apa, ambil pen dalam beg tangan mak, tulis. Itu adalah harta pejabat. Berkat tidak ada, dosa sudah pasti. Nampak remeh, tetapi itu dipersoalkan. Kita kata, alah, kerajaan bagi kita untuk guna pejabat. Bukan untuk guna untuk anak kita. Begitu juga laptop. Yang kerajaan bagi kepada kita, kita nak pergi kursus, bawa balik. Tiba-tiba anak PDPR, handset tak ada bateri. Ambil laptop ni yang mak balik. Itu kerajaan, anak tidak boleh guna. Guna satu dosa. Sebab apa? Ini adalah amanah untuk kita sahaja. Kita guna untuk anak, itu kepribadian anak.
Orang malaikat kalau tak isi form ni, anak akan mati. Itu lain. Jadi pada hukum lain pula. Ni kita buat balik contoh nak esok nak meeting. Taklah tiba-tiba pukul 9 anak-anak online, handset tak jadi. Buka ambil laptop ni, laptop pejabat ayah buat balik ataupun umi buat balik. Kita pun guna untuk anak. Itu satu dosa. Kita tidak amanah. Dia akan dipertanggungjawabkan. Ini hati-hati. Saya pun takut. Bukan kita kata saya tuju pada. Bukan. Saya sendiri bukan kerana kita lalai. Kita takut benda ini berlaku. Di samping tanggungjawab, kita ada satu benda yang harus kita ingat. Panjang dah saya ni. Okey. Jadi masa saya, waktu saya berucap biasa tak ada tag. Jadi apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Jadi setakat itu sajalah untuk pada kali ini. InsyaAllah ada kesempatan, ada diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersama lagi. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.